Munafikun adalah surah ini bermula dengan tanda-tanda yang kamu boleh nampak fulan bin fulan ada penyakit nifak. Tetapi surah ini berakhir dengan satu tanda yang kamu sendiri akan mengalaminya, dan dengan tanda itu kamu akan tahu kamu itu munafik ataupun tidak. Na'udzubillah. Tuan-tuan, surah ini bermula dengan satu tanda orang munafik yang anda boleh nampak adalah mereka sangat kuat menyatakan sokongan kepada Islam. Mereka sangat kuat menyatakan sokongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila diperintahkan jihad, mereka tidak memunculkan diri. Bila diminta kepada mereka untuk infak, merekalah orang yang paling cepat melarikan diri dan berpaling. Mereka sebenarnya kafir dalam hati. Mereka sebenarnya musuh Islam dalam selimut orang Islam. Jadi, kita bila baca permulaan surah ini, sensitiviti kita adalah fulan bin fulan munafikkah? Fulan bin fulan munafikkah? Saya kena berjaga-jaga. Saya tidak mahu untuk dekat dengan mereka. Tetapi surah ini berakhir dengan peringatan supaya kamu juga kena berjaga-jaga, bukan dengan orang-orang munafik, tetapi dengan nifaq dalam diri kamu. Kerana barang siapa membaca ayat 10 surah Al-Munafikun, dia akan gentar. Dia akan gentar. Kerana ayat 10 memberitahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayat ini bermakna, kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang boleh mengelakkan penyakit nifak, iaitulah infak. Subhanallah. Surah ini bermula dengan nifak dan surah ini berakhir dengan infak. Kan sama bunyinya kan? Kan sama kata akarnya nafaqah. Kita akan uras sebentar lagi. Tetapi ayat 10 ini bermakna seseorang akan tahu dia munafik ke tidak apabila dia nampak malakul maut. Kerana orang yang munafik bila nyawa sampai sini dan masih tidak bertaubat, masih merasakan dia betul, pegangannya betul, fikrahnya betul, akidahnya betul, tetapi hakikatnya di sisi Allah dia kafir, dia kufur, dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan bertemu dalam keadaan malakul maut itu sangat menggerunkan dia. Sehingga bila dia nampak rupa paras, penampilan dan wajah malakul maut yang tidak menyenangkan itu, dia meminta kepada Allah, akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong beri saya masa sedikit untuk saya kembali ke dunia bagi melakukan infak. Please, 5 minit pun tak mengapa, saya nak infak wahai Allah dan melakukan amal yang salih. Tetapi Allah tidak memberikan langsung peluang berkenaan bila dia merayu semasa nyawa sudah sampai ke sini. Dan seseorang akan merayu bila nyawa sampai ke sini untuk kembali ke dunia dalam keadaan seluruh ahli keluarga yang sedang menangis meratapi bakal jenazah ini, tak sedar apa sedang berlaku kepada bakal mayat ini. Tetapi sebenarnya dia sedang meronta-ronta supaya pulangkan dunia saya wahai Tuhan untuk saya melakukan amal soleh. Kerana kebenaran sudah jelas nampak menerusi penampilan malaikat yang sangat menggerunkan. Surah Al-Munafikun, tuan-tuan, kalau anda baca di awal-awalnya, anda akan dipaparkan dengan penampilan orang munafik, yang mana tubuh mereka sangat tampan dan kacak. Tuan-tuan kalau baca sirah, tuan-tuan akan mendapati Abdullah bin Ubay adalah satu orang manusia yang kacak dan tampan. Penampilannya sangat menyenangkan semua pihak. Ya, beliau adalah ahli politik Yathrib. Ahli politik Yathrib yang memang rupanya sudah menang. Dan tutur bicaranya fasih. Tutur bicaranya boleh memukau orang. Syairnya indah. Pidatonya, retoriknya tinggi nilainya. Jadi surah ini bermula dengan penampilan orang munafik yang memukau ramai orang pada waktu berkenaan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Tetapi surah ini berakhir dengan kamu, walau cantik mana sekalipun rupamu, nanti akan bertemu dengan malakul maut yang penampilannya akan menyebabkan kamu kata, pulangkan saya ke dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang menonton TV Hijrah
yang mendengar TV Hijrah, yang mana ahli keluarga kita, jiran-jiran kita semua, mereka tergolong daripada orang yang akan melihat malakul maut dalam keadaan rupa yang paling menyenangkan, dalam keadaan rupa yang paling nyaman, segar dan indah, sampai bila tengok saja malakul maut, dia sudah tidak sabar untuk meninggalkan dunia ini. Allahumma ja'alna minhum. Tuan-tuan, awal surah ini, poin nombor 2, menyebut tentang nifaq. Dan akhir surah ini disebut juga kata akar yang sama tetapi infak. Jadi jangan salah sebut tu. Ya, pakcik harap kamu ni banyak kalah nifaq. Ada, pakcik harap kamu dapat banyakkan infak. Ya, naudzubillah, kita kena hati-hati daripada penyakit infak. Salah sebutlah tu, penyakit nifaq. Ya, kerana menurut pakar-pakar bahasa, ya, dalam kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quranil Karim, Al-Allamah Al-Mustafawi, beliau berkata nafaqah ni adalah bermakna sesuatu yang bergerak and then hilang. Barangkali kerana lubang, barangkali kerana kemalangan, sesuatu yang bergerak and then hilang. Seperti ungkapan orang-orang Arab, nafaqad dabbah. Nafaqad dabbah wa mautuha. Satu ekor binatang sedang bergerak, tiba-tiba hilang, rupanya mati. Rupanya dah mati. Jadi pergerakan yang tiba-tiba hilang, itu namanya adalah nafaqah. Itu namanya nifaq. Itu namanya infak. Maka konteks perkataan ini menentukan makna. Permulaan surah ini Allah Ta'ala sebut nifaq dengan wazan mufa'alah, ya, munafaqah, iaitu munafiqun. Ia bermakna ada benda bergerak tiba-tiba hilang. Ya, ada benda bergerak tiba-tiba hilang. Apa dia, tuan-tuan? Bergerak, elok-elok je bergerak. Daripada telinga bergerak pergi ke akal, daripada akal nak jatuh ke dalam hati, dia bergerak, tiba-tiba mereka tidak mahu beriman. Iman itu sedang masuk ke dalam fikiran mereka, iman itu sedang masuk menerusi telinga mereka kerana mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya Allah Taala kata, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Tetapi mereka memilih untuk kekal kafir kerana dengki dan cemburu. Lelaki ini bagi mereka adalah lelaki yang telah merampas kepimpinan asal penduduk Yathrib. Inilah fikiran Abdullah bin Ubay yang menyebabkan dia tidak beriman, adalah kerana merasakan dia lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini berakhir dengan perintah infak. Maknanya apa? Maknanya apa? Cara untuk rawat penyakit nifak, ya, cara untuk rawat penyakit yang sangat berbahaya ini adalah dengan kita membanyakkan bersedekah. Lillahi ta'ala, dalam kegelapan, tangan kanan tidak mengetahui apa yang berlaku pada tangan kiri. Jadi infak adalah mensedekahkan sebanyak mungkin harta kita. Itu boleh merawat penyakit nifak. Kerana infak maknanya apa? Duit banyak, semakin bergerak, semakin bertambah, tiba-tiba hilang. Hilang daripada tangan. Kenapa? Kerana infak. Kerana telah diberikan fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, surah ini bermula dengan infak dan surah ini berakhir dengan infak. Dan